Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik salam. Selamat datang ke Forum Harmoni Memupuk Toleransi dan Perpaduan Malaysia Madani. Kita mempunyai masa lebih kurang dalam 1,5 jam lebih untuk kita menyelesaikan forum pada hari ini. So, tanpa melengahkan masa saya memperkenalkan tokoh-tokoh besar kita hari ini. Mereka ni bukan sekadar mempunyai kelayakan yang tinggi, adalah antara orang-orang yang ada mempunyai pengalaman yang luas, yang sudah terjun dalam bidang tu. Maknanya memanglah tokoh-tokoh yang memang layak. Bila kita tengok dia punya wajah-wajah, mereka pun sudah tahu dah pengalaman mereka. Tu saya kata tadi dengan Prof, wisdom ialah bukan hanya mempunyai ilmu, malah mempunyai pengalaman yang luas. Mereka yang ada ilmu dengan pengalaman tu boleh letakkan ilmu tu dengan secara yang betul, supaya ilmu itu sendiri kena harmoni dulu sebelum kita create harmoni berkaitan dengan ilmu tu. Jadi tanpa melengahkan masa, saya perkenalkan yang sebelah kiri kita. Semua orang kenalnya, iaitu Ustaz Muhammad Fadil Alias. Beliau merupakan pengarah Yadim Negeri Pulau Pinang, dan juga saya kenal beliau lama. Ini adalah mantan pengurusi belia Pulau Pinang, dan juga pengurusi dan pengetua Madrasah Osmania, salah satu sekolah swasta yang sangat berjaya lah. Anak saya dulu belajar di sana. Jadi indirectly saya terhutang budi juga kepada Ustaz. Jazakumullah khair dan selamat datang. Kemudian kita ada panelis yang kedua, yang tengah-tengah lah, iaitu Profesor Datuk Dr. GP Duraisa. Kalau nak cakap tentang syariah hari ini, orang yang paling layak dan seorang yang aktif dalam belia dan pernah mendapat tokoh belia negara. So ini adalah pencapaian yang tertinggi, yang kita ada orang yang betul-betul pengalaman dan ilmu yang sangat tinggi, dan pernah mendapat anugerah belia negara pada kategori kepimpinan 1992. Dan satu yang unik ni, beliau juga pernah menghafal Quran. Sebenarnya kadang-kadang saya pun jadi malu sikit lah. Tapi tak apa nak buat, ilmu kan the saying of the prophet itu, wisdom is a lost property of a believer. Whenever you find, it's belong to you. Jadi beliau adalah contoh mencerminkan hadis tersebut. Kebijaksanaan, dia sanggup belajar di siapa pun. Kemudian kita datang pada kita punya panelis yang ketiga, iaitu Pastor T. Michael Thomas. Betul beliau, saya salah kata dah, dia beliau promote love pada masyarakat. Dia kata dalam proverb India ini ada, apa yang ada dalam hati tercermin pada wajahnya. Sayyidina Ali kali dia kata tercermin pada perbuatan dia. Jadi beliau mewakili itu. Dia benar-benar menyebarkan love. Bila saya tengok kali pertama pun boleh nampak ceria wajah dia, dan mempunyai pengetahuan yang sangat luas dalam Kristianiti, agama Kristianiti. Bukan saja ada pengetahuan, dia sendiri adalah pengamal. Yang dua ada beza, ada orang yang ada ilmu bukan pengamal dia. Ini ada dalam semua agama. Mereka tidak menghayat. Saya mengajar penghayatan. Maknanya bila saya kata jujur, rhetorically saya boleh kata jujur, tapi sejauh mana saya mengamalkan beza. That's why Michael Hart meletakkan prophet ni sebagai seorang insan yang paling berjaya, nombor satu di dunia, kerana dia kata whatever he say, he practice. So it reflect on the practice itu. So kita kena adalah pengikut-pengikut yang baik, yang mengamalkan, dan salah seorang lah kita lihat hari ini, pastor kita yang benar-benar. Jadi hari ini kita ada 3 panelis yang bukan kata calang-calang orang lah, betul-betul pada bidang mereka. Dan saya, kalau apa-apa saya tersilap kata dan sebagainya, please boleh, saya open minded, boleh tegur saya dan kita boleh baiki hari ini. Itu harmoni. Kita tak simpan bawa rumah semua. On the spot kita selesaikan. So tanpa melengahkan masa, kerana ada banyak isu yang menarik yang kita nak bincang hari ini, kita mula dengan soalan pertama yang sangat menimbulkan sedikit kekeliruan lah
Bukan kalau non-Muslim tak faham, ialah kita boleh faham lah. Kerana istilah ini kadang-kadang kearaban sedikit. Kalau orang kita sendiri, Muslim sendiri pun ada yang tak faham. Padahal saya mengajar tamadun. Dalam tamadun ini, salah satu istilah yang paling penting ialah istilah madani ini. Semua student kena tahu. Saya ajak semua student. Saya kenal student yang pelbagai latar belakang kaum ini. Malah kawan-kawan saya pun begitu. Bagi saya tidak janggal. Jadi Ustaz, memandangkan perkataan madani ini, kadang-kadang orang kita sendiri pun ada yang salah faham, lebih-lebih lagi pada yang bukan Islam lah. Tapi sepatutnya tidak berlaku. Kerana Malaysia ni saya dah katakan, dia baca 1,5 muka surat. Jadi kita kena berusaha untuk menjelaskan perkara ini dengan baik. Dia Ustaz boleh kupas sedikit tentang konsep madani dalam konteks masyarakat Malaysia. Mengapa penting dalam usaha perpaduan? Kerana end result ialah apa pun nama istilah, akhirnya kita nak bersatu. Itu yang lebih penting lagi. Kerana Malaysia memerlukan ini. Dan kita telah buktikan sejak daripada Kesultanan Melayu Melaka, di mana tamadun-tamadun besar ni telah berkumpul, telah hidup aman, sudah ada presiden dah. Orang tak boleh kata ini a new thing. It's something sudah ada, sudah nikmati dia lama. Jadi hari ini boleh tahu Ustaz bantu kita untuk faham madani dalam konteks perpaduan dan apa cabaran yang ada. Supaya we have to know the challenges, kita boleh cari jalan keluar. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Pada petang ini saya ingin lahirkan rasa sangat gembira juga. Yang pertama sekali, Datuk Malik, dia pun guru saya juga di USM, mengajar hubungan etnik. Tahun 1 semua orang kena ambil hubungan etnik di USM. Jadi saya malulah Prof, hari ini saya cakap depan saya punya maha guru. Dan saya dapat jumpa dengan senior saya, Datuk Malik, juga merupakan mantan Esko Kajian Negeri, dan juga termasuk Prof Dr. Syami yang sama-sama aktif. Cuma dia juga super senior dalam Majlis Belia Negeri. Tadi Dr. Syed tak sebut habis, saya sebagai pemimpin Angkatan Belia Islam Malaysia Pulau Pinang 20 tahun yang lalu. Alhamdulillah pada petang ini kita dipertemukan dalam satu sesi forum yang saya kira sangat penting dan amat berharga bagi saya, kerana walaupun audiens kita tidak begitu ramai, tetapi saya yakin bahawa forum kita ini akan dapat membentuk satu momentum yang sangat baik. Itu yang pertama sekali Prof, dihadiri oleh pengarah Jabatan Agama Islam, juga mewakili Esko Agama, dan juga kita ada pemimpin-pemimpin NGO, civil society, dan juga ahli tokoh-tokoh politik juga ada bersama-sama dengan kita pada petang ini. Jadi tanpa memanjangkan lagi mukadimah itu, saya terus respon kepada apa yang diutarakan oleh pengerusi kepada saya, iaitu tentang konsep Malaysia Madani ini, dan yang pentingnya bagaimana dia, ending dia akan dapat memupuk satu perpaduan, keharmonian kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan kemudian apakah cabaran-cabaran yang kita terpaksa hadapi untuk menjayakan Malaysia Madani ini. Saya ingin mulakan dengan ingin mengajak saudara-saudari sekalian untuk melihat fakta sejarah. Penting. Sebab apabila kita nak melakar masa hadapan, maka kita mesti melihat sejarah masa lampau. Jadi dalam hal ini, saya ingin merujuklah supaya semua kita pegang satu pamphlet yang dibekalkan. Saya baca sebab ini dia direct dari orang yang mengideakan gagasan ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia sebut istilah Madani merujuk kepada tata kelola yang adil dan berkesan dalam sejarah umat Islam di Madinah. Makna dia
Uh, okay, terima kasih ya. Ingat semua dah ada tadi ya. Dan didokong oleh warganya yang berbilang kaum dan agama, iaitu masyarakat yang mengacu pada dasar-dasar manfaat buat warganya yang disebut al-khair. Baik, bila kita lihat kepada kenyataan yang diungkapkan oleh Perdana Menteri ya, dalam nak memacu kemajuan negara ini, dia telah berpaksikan kepada satu fakta sejarah. Fakta sejarahnya ialah sejarah Madinah Al-Munawwarah itu sendiri. Iaitu, saya pergi kepada, bila disebut istilah itu ya, Madani itu. Jadi Madani itu, dia merujuk kepada bandar yang asalnya nama dia Yathrib. Kemudian Rasulullah pindahkan nama bandar itu kepada Madinah. Dan Madinah ini, dia membawa erti ialah satu bandar yang berkemajuan, bertamadun, dan ketamadunan iaitu menyebabkan rakyat dan penduduknya hidup dalam keadaan harmoni. Kemudian, Dewan Bahasa dan Pustaka juga telah mengadaptasi kalimah Madinah ini kepada lebih lagi, elaborate lagi. Kepada Madani ini yang merujuk kepada pembangunan. Kalau kita lihat dalam apps di handphone kita, kalau kita rujuk penggunaan istilah Madani ini dalam kamus Dewan Bahasa, dia akan merujuk juga kepada kesejahteraan, kemajuan masyarakat. Jadi makna dia, tata bahasa Melayu juga telah menggunakan istilah Madani ini. Dan dia merujuk kepada umat Islam di zaman Nabi SAW, iaitu hampir 1,500 tahun yang lalu. Jadi kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat saya yang hadir yang bukan Islam ya, kalau kita ikhlas meneliti sejarah pembangunan atau kemajuan Islam ini, maka kita akan dapati bahawa dia juga adalah merupakan satu nilai-nilai yang sejagat, yang boleh kita sebut sebagai universal values yang boleh diterima. Jadi oleh sebab itu saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan sekalian ketika kami tingkatan 6, Prof. Sami di Taiping, kami menjemput waktu itu dulu punya Form 6 Dr. Sheikh, Form 6 dulu kita belajar, kita panggil tokoh-tokoh datang. Kami kumpulkan semua student Form 6 di Taiping. So kita ada kolokvium, kita ada wacana. Contohnya pernah berlaku pada waktu itu, siapa yang ambil aliran sastra, kita akan baca buku Keluarga Gerilya. Dia ditulis oleh Pramodia Anantatoya, seorang sastrawan yang terkenal di Indonesia. Kita panggil dia, datang. Kemudian kita interaksi dengan dia. Dan dalam perkongsian kami ini, pada petang ini, kami pernah panggil Profesor Kuke Kim untuk bicarakan soal hijrah Rasulullah SAW. Terkejut saya, Dr. Sheikh, sebab Form 6 dia memang ada topik sejarah Islam. Jadi Profesor Kuke Kim dapat mengupas fakta sirah Rasulullah itu dengan begitu baik dan sangat tepat mengikut teks yang kami belajar di Form 6. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan ialah apabila seseorang itu dia faham dan dia tahu dengan baik, maka insya-Allah kita yakin bahawa secara fitrahnya manusia akan dapat terima suatu fakta yang tepat dan betul. Baik, kemudian kita, saya takut nanti saya ambil masa terlalu panjang. Yang kedua, itu dari segi fakta sejarahnya. Mana dia, Perdana Menteri dia mengambil fakta sejarah itu. Yang kedua, sebagai rakyat Malaysia, dan yang saya nampak yang ada dalam Dewan bersama-sama kita ni, nampaknya tak ada yang muda-muda lah. Semua yang saya nampak
hampir 40-50 dan majoritinya berapa Prof? 50 ke atas lah. Hampir lah, hampir 50. 60 ke 50 ke atas lah majoriti ya. Kita dapati setiap Perdana Menteri, kita sekarang ni sudah ada Perdana Menteri yang ke-10. Ya. Jadi mana-mana Perdana Menteri pun, bukan saja di Malaysia, malahan di seluruh dunia, siapa pun, bukan Perdana Menteri lah, siapa pun yang menjadi ketua, yang menjadi pemimpin, dia mesti ada dia punya gagasan dan wawasan dia sendiri. Ya. Jadi oleh sebab itu, kita tengok Perdana Menteri kita dari yang 10 itu, yang paling lama, yang top, umpamanya Tun Mahathir umpamanya, dia ada satu dasar yang sangat popular, dasar pandang ke timur. Ya. Dan kalau kita kaji dasar pandang ke timur yang dibuat oleh Tun Mahathir itu, memang kita memang kita salute. Sebab apa? Bangsa Jepun apabila bom Hiroshima jatuh, dia semua surrender. Tetapi dia bangkit dengan satu kekuatan yang luar biasa sehingga dia menamatkan ketenteraan di Jepun, tetapi dia punya azam bahawa satu hari nanti kita akan dapat menjajah dunia ini dengan cara baru. Jadi cara jajahan dia ialah dia mengeluarkan produk-produk alatan teknologi di mana hampir seluruh dunia menggunakan alatan teknologi yang dibuat oleh Jepun. Saya pergi negara yang miskin seperti negara India, negara Pakistan, negara Arab Sudan, apa semua ni, hampir-hampir dalam rumah dia ada Toshiba punya produk, ada Senjo punya produk. Malahan kita di Pulau Pinang ni dulu ada Hewlett Packard punya kilang kan. Saya dengar Hewlett Packard punya antara produk yang utama dia ialah kalkulator, tapi bila Jepun punya pembangunan, kalkulator pun ditutup terus, tak buat dah kalkulator. Sebab apa? Dia main Casio punya kalkulator, pakai solar, lagi murah, tahan lama. Tutup terus produk. Jadi maknanya ialah setiap Perdana Menteri itu apabila dia pilih satu-satu dasar itu sudah tentu ada dia punya kekuatan-kekuatan dia. Maka dalam Malaysia Madani ini yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, apatah lagi kalau kita yang usia 50 tahun ke atas ini kita kenal siapa dia. Terutama sekali kita pemimpin-pemimpin pertubuhan kerajaan ini kita kenal. Bagaimana Datuk Seri Anwar ketika remaja, walaupun dia Muslim, tetapi dia boleh menjadi pemimpin kepada Majlis Belia Malaysia pada ketika itu. Dan kita lihat dalam usaha dia untuk memerangi rasuah umpamanya, sangat istiqamah, konsisten. Dari era beliau sampai sekarang sangat konsisten. Begitu juga dalam memartabatkan soal kemiskinan dan juga kesenjangan ekonomi, beliau begitu konsisten. Maka akhirnya, apabila beliau menjadi Perdana Menteri, maka inilah satu dasar yang cuba dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu dasar Malaysia Madani. Sudah tentu kalau saya nak mengupas dasar Malaysia Madani ini, Dr. Sheikh, dia ada 6 teras, satu teras kena ambil 2 jam. Jadi kena kredit awal dia panjang lah. Macam sistem universiti juga. Dia kena hadir kuliah dalam beberapa tempoh baru kita dapat. Tetapi saya nak ambil sikit saja sebab saya rasa lebih baik forum kita pada petang ini kita beri peluang interaksi yang banyak. Jadi saya sebut saja teras dia. Iaitu teras mampan, M, sejahtera, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Ada 6 teras ini 6 teras ini. Jadi kalau kita lihat dari 6 teras ini, tak ada siapa pun yang boleh menafikan bahawa mampan itu diambil daripada teks asalnya Datuk Seri Anwar mengarang dalam bahasa Inggeris, script. Jadi script itu ialah, mampan itu ialah S, dia akronim kepada sustainable. Dan konsep sustainable, mampan yang kita nak bawa ini menepati piawaian antarabangsa, iaitu SDG, the Sustainable Development Goal 2030, yang telah dipersetujui oleh United Nations. Jadi makna dia bukan Malaysia saja nak pakai mampan ni, seluruh dunia nak pakai. Saya ingat hampir banyak negara-negara, tak ada negara yang terkecuali daripada sign SDG ni untuk mereka apply dalam konsep pembangunan di negara. Yang kedua, sejahtera. Sejahtera ni pun kita tahu dah.
baik daripada Islam maupun bukan Islam pun sejahtera ni semua orang nak. Kemudian begitulah juga dengan daya cipta, semua nak. Sebab future trend ini semua bergantung kepada kreativiti dan sejauh mana keupayaan seseorang itu mencipta suatu alatan-alatan yang akan digunakan. Dan hormat sudah tentu. Dalam dasar pembangunan kita, kita tidak akan terkecuali daripada menerapkan nilai-nilai Nusantara kita ini, alam Melayu ini yang penuh dengan adab dan tata susila. Jadi oleh sebab itu, dalam Malaysia Madani, kita tidak akan terima adab-adab yang tidak memenuhi nilai-nilai dan tata susila yang baik. Dan akhirnya ihsan, iaitu satu konsep pembangunan dan juga konsep dalam kehidupan kita, bahawa semua kita ini, kalau kita nak maju, kita nak harmoni, mesti ada sifat ihsan. Apa sifat ihsan? Sifat belas kasihan. Berbaik, bertoleransi. Itu semua elemen-elemen yang ada dalam sifat ihsan. Jadi, saya simpulkan bahawa trust yang 6 ini yang saya sebutkan ini sebenarnya adalah satu trust yang sangat molek dan dia boleh memupuk perpaduan kita. Cuma saya ambil dalam round yang pertama ini juga adalah cabaran dia, cabaran ini. Jadi cabaran kita yang paling utama sekali ialah masa kini lah. Saya nampak masa sini cabaran dia ialah bagaimana kita nak menyaring maklumat itulah. Menyaring maklumat. Kerana apabila kita berada dalam era teknologi maklumat ini, era digital ini, dia macam-macam maklumat informasi yang ada pada kita. Jadi ada maklumat yang berbentuk betul, ada maklumat yang bentuk fake news, sampai ada akta fake news. Jadi ini semua mempengaruhi kita. Cabaran kita, sekiranya kita dapat mengurus maklumat ini dengan baik dan betul, maka dia akan dapat sampai kepada seluruh masyarakat kita, dan apabila masyarakat memahami dan dapat menghayati apa yang dibawa, yang cuba diusahakan oleh pihak kerajaan, maka kita akan lebih mudah untuk mencapai cabaran. Antara cabaran utama yang saya lihat, perkembangan era globalisasi ini dengan perkembangan media sosial ini, dia banyak menghambat. Sebab apa? Sebab ada orang kata Malaysia Madani begitu, begini, begitu, begini. Jadi maklumat seperti mana pamphlet yang kecil ini, yang disebut oleh orang yang asal yang membawa idea itu tak sampai betul. Jadi inilah sedikit usaha yang dapat kita Yadim, ini printing dari Yadim. Jadi kita cuba sampaikan kepada masyarakat. Jadi Dr. Sheikh, ini round pertama saya tentang pandangan umum apakah Malaysia Madani yang penting dalam konteks sejarah dan apa terasnya, bagaimana dia dapat memupuk perpaduan dan apakah cabaran utama yang harus kita lakukan. Terima kasih, saudara pengurusi. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Muhammad Fadil. Jazakumullah khair. Tadi kita dah lihat dalam round pertama ni, Madani adalah ada kaitan dengan Madinah. Maksudnya, dia sudah ada model. Model ni bukan satu model yang baru. Model yang daripada Madinah lah berkembangnya tamadun ke seluruh dunia. Sehingga tamadun Islam kalau kita lihat lebih daripada 1000 tahun. Dan satu lagi keunikan tu, tamadun Islam telah berinteraksi dengan tamadun besar di dunia, iaitu tamadun India, China, bukan asing. Sudah establish dia punya konsep tu. Jadi Madani ini ada kaitan dengan satu konsep yang sudah diterima pakai. Ini bukan satu acid test. Kita trial and error. Benda ini sudah dibuktikan sampai, saya lupa ada dia punya nama, ada Robert Brifall ni, dalam Making of Humanity dia kata tidak ada satu kemajuan pun Eropah ini yang tidak ada kaitan dengan tamadun Islam. Dalam semua bidang, kita boleh lihat 1001 invention. Kalau tengok dalam YouTube tu, kita boleh trace dalam semua kemajuan Eropah ini, hatta dalam bidang matematik, bidang astronomi, semua ada trace tokoh-tokoh Islam yang telah menyumbangnya. Jadi ini bukan benda baru. Sudah ada pengalaman yang begitu lama dalam sejarah seperti mana Ustaz kata. Cuma cabaran dia lah kadang-kadang maklumat itu. Maklumat itu bila orang tak faham dah dia berlagak macam faham.
Jadi dia memberikan informasi-informasi yang salah. Jadi kita ada seorang yang betul-betul faham. Seorang profesor yang dihormati bukan sahaja di peringkat tempatan, malah di peringkat antarabangsa. Beliau mengajar mengantarabangsakan pensyarah-pensyarah dalam konteks bagaimana nak bawa Malaysia ni ke arah antarabangsa pensyarah, dan beliau ada kepakaran itu. Jadi orang yang ada kepakaran seperti inilah yang layak bercakap tentang bagaimana nak hidup dalam masyarakat kosmopolitan yang majmuk ni. Macam mana kita nak bawa nilai-nilai besar ini dan kita nak asaskan dia supaya dia memberi kebesaran maslahah yang besar kepada umat nanti. Bukan di Malaysia, malah di seluruh dunia. Malah saya pernah pergi masa pergi haji itu, orang Pakistan dan sebagainya, dia kata, Malaysia, dia kata, very good, you are lucky. Dia kata macam tu. Jadi kita adanya orang-orang yang begitu mahir dalam ini, kita minta Prof kita hari ini terangkan, terus beri langkah-langkah. Kita nak tengok apa langkah-langkah yang kita boleh buat untuk memupuk masyarakat Malaysia yang cintakan tanah air, berilmu, faham, memahami antara satu sama lain, bekerja membina masyarakat ke arah untuk membina masyarakat madani ini. Nilai-nilai iaitu cintakan tanah air, berilmu, semua ni penting dan kita minta Prof kupaskan dalam perspektif yang realistik lah. Maknanya benda ni boleh dibuat. Benda ni hanya memerlukan kita punya mindset yang betul. Dan kedua, oleh sebab Prof mempunyai kepakaran dalam perlembagaan dan undang-undang, kita akan tanya pada Prof juga, perlembagaan teras perpaduan dekat harmoni. Boleh Prof kupaskan how this perlembagaan ni boleh menjadi rujukan untuk kita. Faham tak? Supaya kita ikut peraturan kehidupan kerukunan ini. Silakan Prof. Tiba ya convenient. Sorry. Saya lebih selesa beri ucapan berdiri kerana saya selalu di mahkamah biasa, dalam selalu kita berdiri kan. Jadi kalau kita pergi mahkamah, kayak peguam, kita berdiri dan berjam-jam. Kadang-kadang 3 jam pun no problem. Ya. Tapi bukan saya nak berdiri 3 jam lah di sini. Tak. Anyway, terima kasih Tuan Moderator. Thank you Dr. Sheikh and Ustaz. Thank you Sir and Thomas ya. Saya ni bukan barulah, ini dah banyak kali dah. Tuan Haji Uci ni selalu jemput saya untuk berkongsi fikiran dalam segi konteks perpaduan, harmoni, ya, satu topik yang memang saya sukalah dari berpuluh tahun dulu, sejak 40 tahun lebih lah. Memang this is close to my heart. Dan juga untuk YB kita dah datang balik. Thank you for coming. See you for the second time here. And thanks Datuk Mariadas, my good friend Mr. Singh there. Thank you for coming, and Cik Nasir, thank you ya. Ini kawan lah, Nasir lah yang bawa saya ke sini. Kalau tidak, saya tak kenal Tuan Haji Yusni. Ya. Dan seterusnya ya, semua keluarga Gabungan Dakwah Malaysia, Cawangan Pulau Pinang, semua yang telah datang pada petang ini untuk mendengar sedikit sebanyaklah perkongsian fikiran apakah yang bermaksud masyarakat madani, dan juga bagaimana kita nak memupuk satu keluarga, satu negara yang baik, yang berharmoni dan juga mempunyai perpaduan, dan juga satu negara yang masyhur, yang terkenal dalam dunia. Memang Malaysia memang terkenal dalam dunia. Ya, pada satu ketiga tahun 1992,
1992, lebih kurang 30 tahun yang dulu, saya pernah selalu saya jemputlah orang, kalau orang dari luar, dari Jepun, dari Korea, dari mana-mana negara, apabila mereka datang ke Malaysia, mereka nak duduk bersama-sama dengan orang Melayu, dengan orang Cina, dengan orang India. Jadi I became the bapa angkat ya untuk 2 orang Korea, 2 Koreans. Saya ingat umur mereka pun 40 lebih kurang 45 tahun. Mereka duduk bersama-sama dengan saya di keluarga saya. We call it macam homestay lah, untuk mengenal, untuk tahu lebih dekat lagi tentang agama kita dengan adat kita. Bagaimana orang Malaysia, orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Punjabi, orang Sikh, bagaimana mereka duduk satu keluarga yang cukup baik, cukup toleransi, cukup perpaduan. Mereka tertanya-tanya. Ini 30 tahun dulu, 1992. So ada pada satu ketika, saya bawa mereka ke satu bangunan dan mereka tengok gambar Perdana Menteri kita masa tu. Tahu siapa Perdana Menteri? 1992? Tun Mahathir. Masa tu, Jadi saya katalah itu gambar itu adalah Perdana Menteri kami. Perdana Menteri yang kita tercinta, yang bagus. Tahu apa dia jawab? Dia kata no. Dia kata no, that is not your Prime Minister. Terkejut ni. Ini 2 Korea ni nak melawan dengan kita kah? It's not your Prime Minister. He said, I was thinking, what is the answer? You know, he said, that man is our Prime Minister. Wow. 2 orang Korea, 2 Korean youth officers telling that is our Prime Minister. That much of respect they had. Not only, I'm not telling about the Prime Minister, but I'm telling that they had so much respect for Malaysia. Why? Masyarakat Madani sudah pun ada masa tu. Ini bukan satu perkara yang baru. We have been together. This country has been together not for 66 years. Kita merdeka 66 tahun. Tapi sebelum itu pun orang Melayu, orang India, orang Cina, we are together. We were together. Now where in this world you have heard Malaysia ada bloodshed, kematian, macam-macam bergaduh antara? No. We didn't go through all that. So, masyarakat Madani, apa yang kita ada sekarang adalah satu continuation. Satu continuation tetapi dengan satu, kita kata muka surat yang barulah. Dulu kita kata muhibah. Every week, tiap-tiap minggu ada apa kata gotong royong kan? Ada gotong royong. Satu gotong royong, orang Cina ada, orang Melayu ada, orang India ada, semua gotong royong. Tapi sekarang ada gotong royong tak? I don't know. Saya tak pernah dengar sekarang gotong royong. Muhibah. Dulu kata muhibah, gotong royong is something very common. But now, things are different. But, we are going through some challenges. Memang, pada masa sekarang, banyak perkara, banyak isu-isu yang sensitif. Mengapa saya kata isu-isu sensitif? Apabila kita sentuh perkara-perkara berkenaan dengan politik, memang berkenaan dengan agama, memang sensitif. Dulu kita tak pernah sentuh tentang politik dengan agama, tidak. We were all together. There's no question of you are a different race or you are a different religion. No, we were all together. In my life, I didn't have any enemies in terms of you are a Chinese. No, I have many Chinese friends. I have many Malay friends. I stayed with the
Malay community. Saya duduk dengan orang Islam selama 7 tahun di Kelantan. Orang Islam nak cecek bahasa Kelantan. No, boleh juga. Duduk dengan orang Islam. Itulah. Bila, macam orang kata, bila tak kenal, tak cinta. That's the point. Jadi, soalannya, kalau kita kenal, memang kita cinta. Ya. We will like. So that is the missing link. The missing link is kita kena kenal. Kenal rapat. Bukan kenal saja nama. Tapi lebih lagi kita kena kenal, kita kena bersama-sama. Dulu kita makan, kalau kita pergi ke hari raya, orang Cina, orang Melayu, orang India semua ada. Sama juga apabila ada Deepawali, orang Melayu, orang Cina, semua ada. Same goes to Hari Raya Cina. Yeah. The Malays, the Indians, we all go to a Chinese house. That is the question of Muhibbah. That is what we are talking about Madani. It's a new version. To me, it's a new version. Because why? Pada masa sekarang, the trend is more of power. We are fighting for power. That means when you say power, politik lah. Politik comes in. Dan apabila politik, kalau kita lawan politik, okey. Tapi kita bawa agama dalam politik, ini lebih teruk lagi. So this is what bagi saya memecahkan perpaduan kita, penyatuan kita. Kerana political power is destroying the unity, the harmony, tolerance in this society. So we have to check. Saya ingat kita ada satu Perdana Menteri sekarang, macam Ustaz kata, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya kenal Datuk Seri Anwar Ibrahim sejak tahun 1972. Kerana masa itu beliau dalam angkatan belia Islam. Saya dalam belia Tamil. 1972. That was Datuk Seri Anwar masa itu orang kuat dalam belia. So we share the same platform dalam belia. Sampailah ke Majlis Belia Malaysia. Saya pun dalam Majlis Belia Malaysia juga. Dan sampailah ke luar negeri. Apabila saya pergi luar negeri, siapa saya jumpa? Perdana Menteri yang ke-8. Siapa dia tu? Tan Sri Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin pun orang belia juga. Dari Pagoh, dari Johor. Beliau pergi pertukaran belia antarabangsa tahun 77 ke negeri Kanada, Malaysia, Canada. Youth exchange. And I was there. The following year, 1978. Malaysia, Canada Youth Exchange in Canada. Muhyiddin first batch and I was the second batch. And we have a committee now. We have an alumni. Alumni pertukaran belia antarabangsa Malaysia, Canada. We were there. We all started from the youth. From the belia. I'm standing here. Saya berdiri di sini kerana saya dari belia. Saya datang dari belia Pulau Pinang. Tokoh Pulau Pinang. Lepas tu sampailah ke jadi anugerah belia negara. Dan siapa yang bersama dengan saya? Tuanku Pemaisuri Agong sekarang. Tuanku Azizah. Beliau lah bertanding bersama dengan saya. Ini tahun 1992. Sehinggalah dapat anugerah belia negara. Jadi kami memang satu pentas lah. Belia. Jadi soalan perpaduan ini, soalan Madani ini, macam mana Ustaz kata tu, the six scripts, sustainability, all this trust, all this, memang kita kena memupuk, memang kita kena menjalankan. It's no point that we have all these 6 scripts on the paper. Dalam buku, saya ada buku Madani. This is the, mungkin banyak orang tahu, ini buku dia. Yang ditulis oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. 2022, last year. Keluaran Institute Darul Ehsan. Buku ini. Buku Madani. So, soalan sekarang,
bagaimana kita nak ambil, apakah langkah-langkah yang kita nak ambil untuk memupuk satu masyarakat madani ini. Jadi apakah cara in this one gathering? Kita kena buat banyak gathering, banyak penyatuan, banyak mesyuarat, banyak perkumpulan di mana orang Melayu, orang Cina, orang India berada. Dan satu, kefahaman agama. Kalau orang India, dia faham agama Hindu. Kalau orang Melayu, dia faham agama Islam. Kalau orang Kristian, dia faham agama Kristian. Tetapi adakah orang India faham tentang Islam? Adakah orang Kristian faham tentang Islam? Ini soalan dia. Dia tak faham Islam. Orang tanya saya, "Hey Mr. Doraisamy, why you're so influential in Islam? You are a Hindu." This kind of question. Because why? We want to share. Saya orang India. Saya memang telah belajar di Universiti Islam Antarabangsa. Syariah. Saya telah baca Quran. Ya. Tetapi itu tidak bermakna saya orang Islam. Saya telah masuk ke Universiti Islam untuk belajar tentang syariah, tentang Islam, tentang Quran. Hari ini pun saya baca juga Bhagavad Gita. Saya baca juga Bible. Saya baca juga Al-Quran. Buku Al-Quran ada di meja saya. The Bible is on my table. The Bhagavad Gita is on my table. The Quran is on my table. Why? Because I love Hinduism. I love the Christianism. I love the Islam. What is wrong if I say love? Ada satu ketika dalam ucapan saya telah ucap I love Islam. That has become a viral in the whole Malaysia. How can Doraisamy, how can China, it becomes negative, it becomes sensitive, it becomes a nuisance, and people cannot accept you. To me, we have to understand. Ya, kita kena faham satu antara lain. Jadi kepahaman dalam sesuatu agama itu mustahab. Ya, barulah kita dapat diri ataupun satu masyarakat, satu negara yang bersatu, yang berharmoni, yang bertoleransi adalah education, knowledge. As what Ustaz said, one of the script, one of the values is education. Play a very important role. Jadi belajarlah. China. I was in Beijing last month. Apa kata? Kita belajarlah sampai ke negeri China kerana pembelajaran itu adalah mustahab. Let us know, irrespective of whether you are a Hindu, Islam, whether you are a Buddhist, whether you are a Sikh, let us learn the other
the religion of other people. And that is what our Prime Minister is driving through, that all religion together. As far as Malaysia concerned, kita kena fahami agama-agama lain. Bukan saja agama sendiri, tetapi agama-agama lain. Barulah kita dapat memupuk satu masyarakat madani seperti yang tercinta oleh Perdana Menteri kita. Bagi saya, masa dah tiba. Jadi saya akan sambungkan dalam pusingan yang kedua. Ya, thank you, moderator. Itu tadi yang kata pro come from yang juga yang ini sangat fitrah yang ada yang kita sama-sama berkongsi cinta punya Michael di Eklesia Pulau Pinang dan Pahang hubungan antara pelbagai pihak yang berbeza latar belakang, sosial, agama dan kaum. Apakah peranan agama, khususnya agama Kristian, dalam usaha membina negara bersatu harmoni dalam konteks masyarakat madani sekarang? Dipersilahkan dengan segala hormatnya. Thank you. That's one, two. Yes. Yes. Okay, it's on. Oh, yeah. Yes. Okay. Thank you, moderator, Dr. Sheikh. It's a privilege. Saya sangat berbesar hati bersama-sama dan juga rendah hati. I'm so humble to be with all the intellectuals, orang-orang yang berpengalaman, dan juga kepada semua wakil-wakil NGO, Tuan Haji Yusni, Datuk Malay, dan semua datuk-datuk. It's a privilege, again, it's a privilege and it's a blessing to be with all of you. Dan ini adalah kali kedua saya datang ke forum ini, dan terima kasih kepada Dagwa kerana menjemput saya bagi pihak umat-umat Kristian untuk memberikan pandangan tentang keharmonian, toleransi dan perpaduan Malaysia Madani ini. Dan bagi saya rasa kita kebelakangan ini kita dapat lihat satu message kepada dalam negara kita, iaitu walaupun kita ada message perpaduan, harmoni dan muhibah seperti apa yang Prof katakan tadi, selalu kita ada message bahawa kita harus bersatu padu, hidup dalam keadaan yang harmoni, tidak kira bangsa, agama. Tetapi kebelakangan ini saya lihat perpaduan ini sangat ditekankan. Kita lihat kalau kita pergi ke minggu sambutan minggu Hari Perpaduan pada bulan Mei, message moto tema bagi minggu perpaduan itulah perpaduan dalam kepelbagaian. So in diversity, the unity in diversity. Ini ditekankan dalam minggu perpaduan yang disempurnakan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan tema Hari Kebangsaan juga menekankan perpaduan, tekad perpaduan dan penuhi harapan. Jadi apa yang lebih terkejut lagi saya lihat bila membuat persediaan ini ialah berjurum kali dalam sejarah Malaysia kita ada kerajaan perpaduan juga. So, saya rasa ini bukan satu kebetulan, tapi message dari atas kepada semua warga Malaysia bahawa perpaduan harus ditekankan dalam kalangan warga Malaysia yang terdiri
pelbilang kaum, pendapat, fahaman politik, fahaman agama, dan banyak-banyak lagi. Jadi, saya rasa sudah sampai masa untuk kita, seperti yang Prof kata tadi, Prof JP kata tadi, bahawa kita harus lebih tekankan kepada coming together as one, daripada membuat meeting atau event yang tersendiri, tapi lebihkan kepada include other races and religion. Untuk soalan pertama, bagaimana membina hubungan antara pelbagai pihak yang berbeza latar belakang sosial dan agama dan kaum. Saya rasa I really like the way Yang di-Pertuan Agong Sri Paduka Baginda menyatakan dalam, because I was looking through his speech, satu statement yang saya rasa sangat profound yang diberikan oleh Sri Paduka Baginda dalam Minggu Perpaduan itu adalah, unity starts at home. Perpaduan bermula dari rumah. So saya rasa kita harus berbalik kepada the basics. It starts from home. What are we teaching our children? Maaf saya campur English dan Malay, because the only place I'm speaking Malay is here. Okay. So perpaduan harus bermula daripada rumah. Apa yang ditunjuk ajar oleh ibu bapa, apa yang di role model yang diberikan oleh orang tua di dalam rumah, dalam komuniti mereka. Saya rasa ini adalah sangat penting, dan ingin saya kongsikan bagaimana ayah saya membawa satu ajaran di mana kita perlukan semua orang dan kita harus bergaul dengan semua orang. Ayah saya dan ibu saya dari India. So I'm the first generation in Malaysia, born in Malaysia. So in 1950s, 50-an, mereka datang dari India, settle down here. And so di sini di Malaysia kita tak ada banyak saudara mara. Hanya because first generation. Jadi ayah saya walaupun daripada India dan tak berapa fasih bahasa Melayu, tapi daftarkan kami dan anak-anak lain dalam sekolah Melayu. So dan saya membesar, berkawan. Di kampung yang kami tinggal pun adalah majoriti Melayu. Kampung Tunggu Putra di Kilang Lama Kulim. So, that environment that my dad created, you have to go along, mix around with all the races and religion. Konsep itu telah membuang pelbagai persepsi, telah membuang pelbagai stereotip. Masa tu kita tak ada stereotip, tak ada fahaman-fahaman negatif terhadap agama lain atau kaum lain. So, saya rasa how this is possible. Now, today we're talking about unity. Kita bercakap tentang perpaduan, kita stresskan perpaduan, kita harus come together and all that. Tapi how this was possible? So, looking at my life, berbalik kepada kisah saya, apa yang saya lalui, saya rasa ia bermula dari rumah, diajar di rumah, tetapi yang paling penting adalah perpaduan ini tidak harus dihalang dengan perkara-perkara negatif. Tidak harus dihalang dengan stereotip negatif. Tidak harus dihalang dengan pelbagai fikiran-fikiran yang disemaikan di dalam generasi kita, anak-anak kita yang akan datang. And I think that is very, very important. Dan bila kita lihat dalam buku panduan perpaduan, kita dapat lihat pelbagai komponen-komponen perpaduan, yaitu komponen sukan, komponen film, komponen musik, makanan, dan banyak-banyak lagi. So, saya rasa semua ini dapat membantu kita untuk menjalinkan hubungan yang seperti kita bincangkan sekarang ini. Dan kedua, saya rasa role modeling adalah sangat penting. So, two important things, dua perkara yang sangat penting saya rasa buat masa ini, generasi ini, zaman ini adalah role modeling, which is a life testimony, dan juga peranan media sosial. Walaupun media sosial ada banyak perkara negatif, ada yang boleh percaya, tidak boleh percaya, tetapi saya rasa it's very, very powerful tool to spread good things. Dulu kita ada media massa, media yang control everything. Apa yang kita dengar daripada media itu yang kita faham, itu yang kita percaya. Tetapi sekarang media massa, media yang the popular ones, dia quote netizen, the whole netizen is saying this.
it's getting viral. So sekarang kita dapat lihat bahwa media sosial memainkan peranan penting. Dan salah satu perkara yang saya nak highlight di sini, media sosial dan role modeling, is that one story, seorang peguam Melayu yang bernama Ahmad Zaharil, yang 20 tahun lepas dia peguam ini membantu seorang wanita India yang mencuri kotak pensel untuk anaknya. Dia tak dapat membeli kotak pensel untuk anaknya, so dia mencuri dan memberikan untuk anaknya. Tapi kerana anaknya dia excel, dia first in the class, so dia tak ada duit masa itu. So peguam itu apabila dia tahu cerita itu, dia membantu wanita tersebut, to come out from the, whatever consequences. Tapi selepas 20 tahun kita lihat anak dia, berjumpa dengan peguam itu dan berterima kasih. Dan bila saya baca artikel itu, di akhir artikel itu menyebut bahawa semenjak itu mereka berkunjung sesama, bila perayaan Deepavali mereka berkunjung, hari raya mereka berkunjung. So terjalin satu perpaduan, dan paling penting, paling very powerful is that the message to the whole community through the social media. The role modeling yang ditunjukkan dalam cerita itu, dalam life experience itu, life testimony itu, saya rasa sangat penting. Dan saya rasa ini adalah satu tools yang sangat penting yang harus digunakan, di-highlightkan, di-viralkan supaya perpaduan dapat disebarkan kepada semua golongan masyarakat. Sebab social media, everyone is reaching out throughout the world, every community, every races and religion. Right, bagi soalan kedua, peranan agama, khusus bagi agama Kristian dalam usaha membina negara bersatu dan harmoni dalam konteks masyarakat madani. Di sini mungkin saudara-saudari mungkin tidak berapa arif tentang fahaman agama Kristian. Seperti yang Prof kata tadi, Prof JP kata, kita harus faham pendapat atau fahaman mereka supaya kita menghadapi dan juga memahami satu sama lain. And we can come together in one common ground. Kita boleh dapat seperti yang Prof kata, universal values that we can grab together. Satu daripada firman yang sangat famous di kalangan umat Kristian adalah daripada John 3:16 yang menyebut, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life." So firman ini, ayat ini menyebut dengan jelas bagi especially the Christian community bahawa God so loved the world. So dia tidak menyebut God love the Christians, or God loves the Jews, or God loves the certain people. But the perspective of God, perspektif Tuhan, He loves the world. Jadi umat Kristian dalam Malaysia Madani diajar dalam ajaran Kristian bahawa untuk mengasihi setiap orang seperti mana Tuhan mengasihi setiap orang. Bukan orang yang percaya saja, bukan orang yang menganut saja, tetapi semua umat manusia. So that is a very universal values, I believe, yang terdapat dalam agama-agama lain juga, supaya kita mengasihi satu sama lain. Dan very interestingly, untuk memperkuatkan perkataan ini, Jesus sendiri dia berkata, dia memberikan dua hukum. Hukum pertama adalah mengasihi Tuhan, dan hukum kedua, dia kata mengasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu. So that's very interesting, because bila kita kita lihat pada diri kita, mau kita berjaya, mau kita disayangi, mau kita dibawa ke hadapan. Jadi seperti mana kita mau kita maju ke hadapan, kita haruslah kasih orang lain. So all this perspective actually it doesn't divide, it doesn't teach division among the people. So dalam konteks agama Kristian, inilah yang diajar, inilah yang kita cuba sematkan dalam minda setiap umat-umat Kristian, bahawa seperti mana Tuhan mengasihi semua manusia, kita harus mengasihi semua orang. Jadi dalam secara praktikal juga, bila kita cuba membantu, bila kita dalam konteks gereja,
bila kita membantu, bila kita membuat suatu program atau kita membuat suatu social activity, kita cuba memberikan resources kita kepada semua orang supaya semua orang dapat menikmatinya. So ini adalah salah dua perkara, dua soalan yang ditujukan, dan saya rasa the most important thing is the application part untuk melakukan apa yang telah diajar. Role modeling in the house to do what has been taught. Apa yang kita sedang berbincang adalah teori, tetapi ia perlu dibawa kepada perlakuan dan ia bermula di rumah. Terima kasih. Banyak kali kebelakangan ini, saya rasa kalau kita tanya pada ekonomi merupakan sesuatu yang penting. Semua orang nak ekonomi kuat, stable. Kalau tanya pelabur, dia mula-mula tanya stable tak negara ini. Jadi duit nak masuk pun bergantung kepada perpaduan. Kerana perpaduan yang boleh memberikan stability. Apa yang dikatakan tadi oleh pastor itu betul lah. Dan untuk survival kita perlu bila ulang-ulang dia akan tahu bahaya kalau kita mengabaikan perkara ini. Itu sangat menarik, satu daripada yang saya belajar. Macam juga yang tadi, yang macam dalam Islam, Bismillahirrahmanirrahim kita baca. Apa kita buat pun, untuk berdapat, kita kena baca Bismillah. Rahman ini pemurah untuk seluruh makhluk manusia ini. Jadi diperkenalkan bahawa kemurahan semua manusia. Jadi tak kira apa. Saya ingat Ustaz Fadil lebih mahir dalam ini, akan jelaskan kaitan ini. Sekarang tiba masanya, second pusingan yang kedua ni kita buka kepada para peserta hadirin sekalian untuk tanya apa-apa soalan. Dan please, kita di sini ini bukan nak bagi ceramahkan dan sebagainya. Kita tanya soalan yang direct, bukan sensitif. Ke arah itu mengukuhkan lagi keharmonian ini. Soalan-soalan berkaitan ahli politik, kutuk dan sebagainya. Ini bukan platform. Ini kita tidak benarkan tentang mengkritik sesiapa pun. Kita nak datang untuk mencari titik temu. Kita platform yang kita nak cari titik temu, kita sama-sama maju ke hadapan dan menjadi lebih baik lagi. Jadi saya buka soalan untuk ini. Habis. Now start. On dah. Okey, aku ni. Jadi kita hadirin boleh tanya soalan. Beritahu nama dan direct to the question lah. Bukan kita nak beri ceramah satu lagi. Terima kasih. Saya bernama Jiha Wajib Kedua, seorang guru dan seorang guru. Saya ingin tanya pada kalian tentang perjalanan media sosial begitu terbuka dalam berkongsi berbagai isu. Jadi dari segi perjalanan, mungkin Prof boleh berkongsi ya. Saya sendiri kekal dari segi saya pada dan ini itu dalam menggunakan media sosial untuk menjalankan yang digerakkan aspirasi masyarakat lain. Itu kedua. Soalan clear ya. Jadi kan sekarang dalam media pelbagai isu dibincangkan. Jadi dalam kita menghadapi untuk student dan sebagainya, jadi apa batasan-batasan dan apa hak-hak yang kita ada dalam kita membincangkan, betul kan?
dalam membincangkan isu-isu berkaitan dengan masyarakat dan sebagainya lah. So dia perlukan supaya dia boleh ajar student dia bahawa inilah batasan-batasannya. Cara beginilah kita kena harus memanfaatkan teknologi yang ada. How to educate the student. Media social. Is it clear, Prof? Yeah, yeah. Okay. Please, you can use mine. Clear. Okay. Banyak isu yang sekarang kita dengar dari media sosial, ya, media yang cik tanya tu soalan berkaitan dengan peranan media sosial, ya. Memang kita tidak dapat trend ataupun masa sekarang memang media sosial memang memainkan peranan yang cukup penting, ya. Di semua orang memakai handphone, setengah pakai 2 handphone, ya. Dulu kalau orang kata rumah tak ada television, maknanya you tidak sempurna dengan perkembangan apa yang berlaku di negara, apa yang diceritakan orang, apakah yang fakta-fakta yang terkini dulu kita dapat daripada televisyen. Tapi sekarang kuranglah orang tengok televisyen. Bila ada live telecast baru kita tengok televisyen kan, melihat untuk menonton bola sepak. Tapi sekarang media sosial ni tidak memainkan satu peranan yang cukup penting di semua kalangan, ya, dari segi kalangan orang muda dan dewasa. Tetapi dalam masa itu juga media ini juga disalahgunakan, ya, disalahgunakan. Jadi bagi saya memanglah di mana-mana tempat pun media massa bukan negara di sini juga, tapi di negara kalau pergi ke Amerika ke, kalau negeri China ke, ataupun di mana-mana pun peranan media massa ada kebaikan dan juga keburukan. Tetapi kalau kita nak measure, kalau you measure on the minor, on the keburukan, negatif, memang you become negative. Yeah. So it is now back to you. You have to be positive. You have to be positive. Media massa ini boleh menukar pemikiran anda. It can change your mindset. It can change your views. Because it's so powerful. There again, it all depends on you. Now, I receive so many messages, about 3,500 messages per day. Per day, 3,500 messages average. But I have to see that the messages are correct. It's me. Saya kena tahu sama ada message ini adakah betul ataupun adakah false ataukah fake. Ada macam-macam. Ya, orang akan cerita. So we have to, in this world, present world, pada masa sekarang, we have to be very careful. It's like a double-edged sword. Yeah, it's a double-edged sword. Left, you mistake, it will cut you. Right, same thing, it will slight mistake, it will cut you. So media massa is a double-edged sword. You have to be very careful. You have to get information from the right people. You got to seek advice from the right authorities. So, but please don't get influenced by media massa. Yeah? So it's memang Musa pada masa sekarang banyak orang telah tertipu. Yeah? They are now taken on the wrong road. Media massa ada juga orang-orang yang adakan pemikiran sempit. Dia ada memang dalam mana-mana golongan ada 5% yang fanatik, yang akan menyeleweng daripada jalan yang asal. There will be a 5% that will mislead you, that will give you false information, fake information. That is for sure. But you have to get the right information from the people, to seek the authorities. Now we have, like people here, you have a Gabungan Dakwah Islam. Why
why Gabungan Dakwah Malaysia is doing this program. Mengapa mereka buat satu program macam ini? Because inilah masa kita dapat informasi. Kita ada panelis, ya, daripada pelbagai kaum, daripada pelbagai agensi. Jadi di sini kita dapatkan, ya, apa yang salah kita boleh membetulkan. Jadi sekarang jangan terdaya, jangan tertipu, ditipu, jangan diperdayakan oleh orang-orang yang banyak orang di sana. Ada yang akan will influence you. Now this is the point. Bukan saja dari segi keharmonian, perpaduan, dalam perniagaan pun sama juga. Banyak orang telah kena tertipu dalam bisnes, dalam perniagaan. Mereka kata, oh, put in 10,000, you can make 20,000. Now, all that. Okay. So, today, mass media can make you a rich person, can make you a knowledgeable person, and at the same time, mass media can make you a stupid person, and mass media can also make you a bankrupt. So it is a double-edged knife. Mass media, so careful. So what I would say, you must get, you receive, please go and seek the right information, get your. Now, of course, you have a lot of gurus, good teachers, good friends. These are the people that you can seek them. So I'm sure a lot of them memang telah tertipu, telah terperdaya dari mass media ini. Jadi saya harap mungkin jawapan itu telah diberikan. Boleh cukup? Thank you, sir. Macam pisau ni boleh potong apple dan juga boleh bunuh orang. So knowledge yang kita ada, right knowledge itulah yang bantu demarcate di antara benar dan salah ini. Jadi kita sebagai guru, kita beri knowledge yang proper tu. Dia kata bila knowledge itu tidak diletakkan pada tempatnya, dia kata loss of adab. When the loss of adab berlaku, berlaku justice, then civilization will collapse. So kita minta Ustaz Fazil nak ulas ke apa? Sebagai satu penegasan saja bahawa mau tidak mau sekarang dan akan datang itulah yang kita kena hadap. Itulah kita kena hadap. Jadi makna dia Prof juga satu cabaran. Malahan kita dapati bahawa sebenarnya dalam pendidikan sendiri saya amat terkejut kerana minggu lepas saya ikuti satu talk tentang digitalization in education ini ya. Bagaimana Lim Kok Wing University dia telah membantu ramai pelajar di Afrika sebab dia gunakan sistem virtual university ini, dia secara online saja kan. Jadi benda-benda macam ini kita dapati bahawa apabila orang berilmu, saya sentuh tadi, bahawa syarat tamadun itu, Madinah itu, dia mesti asas dia ilmu. Asas dia ilmu. Madani ini asas dia mesti ilmu. Jadi kita dapati bahawa kemajuan dan perkembangan media sosial ini dia sebenarnya memang sangat membantu. Kalau saya tengok tadi dari talk yang saya ikuti, bagaimana peranan Lim Kok Wing dalam menyebarluaskan pengetahuan di negara-negara miskin lah di Afrika. Dan barangkali sebagai pendidik dan juga sebagai ibu, mungkin juga boleh ambil sedikit pengalaman Bill Gates dengan keluarga dia lah. Ya. Walaupun dia sangat orang yang mengasas dan orang yang mengembangkan sehingga very successful, tetapi dia pun ada limit jugalah. Jadi walau macam mana pun, kita mesti juga ada limitation. Supaya
perkara itu tidak menjadi pisau yang tidak terurus tadi. Terima kasih. Dato'. Yang sangat menarik. Kita start dengan kita punya pastor untuk beri. You can use this one. Yeah. Menarik. Terima kasih. I mean soalan ini mungkin Prof boleh menjawab, tapi rukun negara sesuatu yang perlu kita hayati semula, perlu diperkatakan, perlu bukan saja untuk kita menghafal di sekolah, tapi juga dihayati oleh semua umat warga Malaysia, dan kepercayaan kepada Tuhan, the general term kepercayaan kepada Tuhan, maksudnya semua warga-warga, tidak kira latar belakang, tidak kira agama, harus mempunyai kepercayaan kepada Tuhan, asas. So saya rasa itu sangat penting, sebab semua kita ini kita daripada kepelbagaian agama, dan asas yang pertama dalam rukun negara ini adalah sangat penting, sebab itu saya rasa ia diletakkan di tempat pertama, dan ia definitely. So asas pertama ini saya rasa akan membantu kepada Malaysia Madani ini. Jika semua agama, dalam forum pertama saya tekankan ini, ajaran agama sangat penting di kalangan generasi kita. Ia tidak perlu, ia mesti dipupuk, ia mesti diajar di kalangan generasi kita. So, if that foundation of the teaching, good teachings, moral values, religious values is taught, I believe kita akan mencapai apa yang kita harapkan, Malaysia Madani yang bersatu padu. Saya masih ingat lagi tiga prinsipal kan. Satu, kepercayaan kepada Tuhan, Thomas. First one, kepercayaan kepada Tuhan. Kami semua percayalah Tuhan sama ada Allah Maha Kuasa ke, Kadaul ke, Jesus, whatever it is. That's one God, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ada. Kita setia tak? Ada. Kita setia kepada raja dan negara. Ya. Well, we have the king, we have the queen, and we have the sultans. We respect them. Ya, kita respect, cukup hormati raja-raja dan sultan semua. Kita raja yang di Pertuan Agong. Kita setujulah kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Mungkin Cik nak tanya masa itulah, luhuran perlembagaan. That means whatever issues we have, apa-apa isu yang kita ada di sini, kita kena refer kita punya constitution, kita punya perlembagaan. Memang dalam perlembagaan, apa yang tercatat dalam perlembagaan itu, itulah yang kita mengikuti dari sejak merdeka lagi. Ya, dalam perlembagaan apa-apa, kalau kita pergi ke mahkamah pun akan pergi ke perlembagaan Malaysia juga. Ya. Sama ada itu betul atau tidak. Banyak kes-kes ya, berlaku di mahkamah sekarang berkenaan dengan medium, sama ada sekolah Cina ke, sekolah Tamil ke, macam-macam berlaku juga pasal di mahkamah. Ada juga penukaran agama, sama ada betul atau tidak, sama ada telah berlaku dengan baik atau tidak. Jadi ini kita merujuk kepada perlembagaan. Apa-apa kita merujuk kepada perlembagaan. Sama ada mahkamah, bagaimana kuasa dengan mahkamah
syariah dengan mahkamah sivil. Ya, mahkamah sivil ada kuasanya sendiri dan juga mahkamah syariah. Kadang-kadang mahkamah sivil dia ada pertindihan kuasa dengan mahkamah syariah bertindih kuasa dengan mahkamah sivil. So there will be overlappings. Sometimes you overstep. Not only overlapping, but you overstep another court's jurisdiction. When you overstep the jurisdiction of another, then that judgment becomes null and void. So this is a question in the court, perlembagaan. Jadi kalau kita nak bercakap dengan perlembagaan itu memang satu tajuk yang memang panjanglah perlembagaan itu. Jadi memang kita tahu prinsip yang ketiga ialah keluhuran perlembagaan. Prinsip keempat, kesopanan dan kesusilaan. Kedaulatan undang-undang. Kedaulatan. Adakah kita daulat kepada undang-undang? Adakah kita berdaulat kepada undang-undang? Mesti. Kita kena berdaulat ke undang-undang kerana in the separation of powers, the three section separation powers, one is the administration or we call it the executive powers. Semua yang bekerja dengan kerajaan itu executive, administration. Then we have the legislative, parliament, the senator, the senate house, the parliament, the YBs, the ADUNs, the member of parliament. That is called legislation. That is one section. And the third is the judiciary, mahkamah. Jadi antara administration, legislative and judiciary, you must have separate powers. You cannot, a judiciary cannot campur tangan dengan legislative, legislative cannot campur tangan dengan administrative. Everyone must move accordingly, independently in their own rules and regulation. That means administration, legislative and judiciary. Inilah yang kita kata kedaulatan undang-undang. Sama ada itu berlaku. Adakah itu berlaku? Adakah mahkamah berjalan dengan tanpa sebarang influence daripada orang luar, tanpa sebarang influence daripada orang politik. Orang politik tidak boleh campur tangan dengan mahkamah. Because mahkamah is mahkamah. No political influence. But the question is there a political influence in the mahkamah? Now you answer. That's a different topic. That's a different topic. We are not going to discuss about that here. Now, the last one. Kesusilaan dan kesopanan. Ini juga termasuk dalam masyarakat madani. Kesusilaan dan kesopanan. Sama orang antara orang Cina, orang India, satu bangsa, satu negara, satu Malaysia. Now that is what we are going to build. It's a multi-ethnic, multicultural, multi-traditional country. Now, where am I going to go? As what Thomas said, Thomas' parents come from India. My parents come from India. You asking me to... sorry, I'm not touching on that sensitive issue. Yeah, but I am a Malaysian. I believe that I'm born here, I studied here, I have Malay friends, I have Chinese friends, I have Indian friends, I have Sikh friends, and I am a Malaysian. There is no other country other than Malaysia for me. This is the country for me. Thank you. Thank you. Yeah. Okay. So, kita mungkin boleh buat satu kesimpulan yang menarik lah. Soalan ada? Saya tanya dah? Tanya dah. Walaupun dia bukanlah bangunan ini padat, bilik ini padat dengan peserta-peserta, namun ada peserta yang moderat yang datang, yang jiwa untuk bersatu, jiwa itu nak dapatkan, jiwa nak datang kepada kebaikan itu. Kalau dia panggil ruh-ruh baik itu berkumpul. Jadi dia lebih baik kesannya kepada kemanusiaan daripada terlalu ramai tapi kesedaran itu tidak ada. Jadi saya percaya hari ini kita datang dengan satu motif yang sangat baik, objektif,
ke arah keharmonian, perpaduan, kita memperakui perbezaan itu. Saya memperakui saya Muslim. Saya percaya pada satu Tuhan. Itu tidak boleh saya menafikan hak orang lain, dia percaya pelbagai Tuhan, tapi kita nak hidup bersama. Yang penting ialah, kan dalam Quran disebut dengan clear, Allah ciptakan lelaki perempuan, berpuak-puak berkumpulan, dita'arafu, maknanya berkenalan. Tapi yang mulia ke akhirnya Allah lihat daripada dia, ialah kita punya ketakwaan, mana cinta dia kepada Allah. The love is a higher level of belief. Akhirnya dia nak tengok sejauh mana cintanya, kejujuran dan kebenaran itu. Jadi atas dasar itu, kita memperakui perbezaan-perbezaan. Ini satu keunikan. Dan dalam sejarah kita telah buktikan. Sejak daripada Kesultanan Melayu Melaka, kita telah hidup dengan bahagia. Sedikit konflik boleh berlaku. Tadi yang pasti kita katakan, iaitu kepercayaan pada Tuhan pertama. Sebenarnya kenapa saya mengajar tamadun, peradaban, etika. Jadi kita dalam analisis ini, rukun negara why diletak percaya Tuhan. Sebenarnya dia adalah berkaitan dengan fitrah manusia. Kalau tengok gambar Titanic, bila kapal tu nak tenggelam, dia panggil kata, oh my God, this is the natural inclination. Jadi perlembagaan itu mengambil kira fitrah manusia itu. Jadi ini satu yang sangat mulia dan baik untuk negara Malaysia ini. Jadi kita minta Ustaz Fadzil untuk buat kesimpulan dia lah hari ini berkaitan dengan Malaysia Madani dan juga konsep yang 5-6 teras, Ustaz, yang merupakan, boleh katalah itu pun satu rukun yang perlu kita, yang diterima oleh semua. Ustaz boleh buat kesimpulan. Yes. Ada lain sekali tak ada cakap lah. Semua tiga-tiga. Kan ada. Okay. Saya akan pergi kepada kesimpulan lah daripada forum kita pada petang ini, iaitu isu Malaysia Madani, bagaimana Malaysia Madani ini dapat menangani isu perpaduan yang saya kira mungkin ada ketikanya hanya di bibir saja tapi tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Dan memang betul lah seperti mana saya nak bacakan sempena kita punya forum petang ini, yang diimpikan dan apa yang diimpikan itu bertepatan dengan beberapa perkataan ataupun ayat yang akhir yang disebut oleh Prof. Durrasami tadi. Ini saya baca satu sastrawan negara, dia kata, bilakah kita akan dapat menembusi jurang perbezaan, kemiskinan dan kelaparan dengan kekayaan yang berlebihan antara dua golongan masyarakat, suatu janji dan erti kemerdekaan. Bilakah semua warga negara mendapat hak, layanan dan keadilan yang sama, dikenali dengan satu rupa nama, bangsa Malaysia. 1979. Jadi persoalan kita memang sebenarnya ialah untuk mewujudkan perpaduan ini, bagaimana kita boleh melihat orang-orang Melayu, orang-orang India dan orang-orang Cina berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Seperti mana kata Prof tadi, bahawa dia sudah lahir di Malaysia dan dia tidak ada lagi mana-mana negara, melainkan inilah negara dia. Jadi hal ini memang bertepatan sekali dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Suratul Hujurat ayat 12. Bahawa Allah jadikan kita ini berbagai-bagai rupa bangsa, dan bila rupa bangsa yang pelbagai, sudah tentu budaya juga pelbagai. Budaya akan merujuk kepada pertuturan, bahasa, adat, agama. Itu budaya. Jadi itu telah diiktiraf oleh Allah. Jadi kenapa kita, kalau orang Islam, tidak mahu mengiktiraf sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi oleh sebab itu, kita yakin dan percaya bahawa Trust Madani yang 6 itu, dia akan melengkapi
daripada rukun negara yang telah diisytiharkan pada kemerdekaan 1970. Dan kalau kita tengok apa yang berlaku sebelum daripada tahun 1970, tentulah ada satu rusuhan kaum pada tahun 1969. Jadi saya rasa pemimpin negara pada waktu itu sudah lihat bahawa perlu diambil satu langkah yang proaktif supaya keadaan ini tidak berulang, maka diperkenalkan rukun negara. Jadi kita harap dengan adanya rukun madani yang 6 ini akan lebih menguatkan lagi. Dan terutama sekali, Datuk Nasir, kita di Pulau Pinang ini boleh dijadikan satu contoh yang baik kepada negeri-negeri lain di Malaysia kerana kita kosmopolitan yang begitu jelas. Terutama sekali kita di Pulau Pinang. Kita ada multi-races yang cukup bagus untuk kita menunjukkan bahawa Pulau Pinang ini adalah satu kota kosmopolitan yang aman, yang makmur, yang damai, yang bahagia. Dan kitalah sebagai pemimpin yang ada hari ini, orang yang lebih tua yang ada pada hari ini, akan mempertahankan Pulau Pinang ini daripada segala kerosakan dan segala yang tidak tanduk, yang tidak memberi keuntungan kepada perpaduan. Jadi kita harap selepas daripada forum ini, saya, Dr. Sheikh dengan teman-teman yang lain dan juga hadirin sekalian yang lain akan mengambil inisiatif-inisiatif yang disebut oleh para panelis tadi supaya kita lebih mengukuhkan perpaduan ini dengan teras agenda Malaysia Madani. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta Prof kita untuk beri ini supaya kita harmoni lah, semua dapatnya pusingan sama-sama. Kita harmonikan, akhirnya balik dalam keadaan harmoni. Silakan. Ya, terima kasih Dr. Sheikh. Ya. Memang betul lah apa yang cukup padat lah apa yang dikatakan oleh Ustaz kita, ya. Apakah itu masyarakat Madani, dan kami Pulau Pinang satu contoh yang cukup baik lah, sama ada kita ada semua bangsa dalam satu tempat mana-mana pun kita tidak ada pergaduhan ataupun tidak ada perlainan fikiran, tapi walaupun kita ada sedikit sebanyak ya pertentangan pemikiran, pertentangan idea, tetapi pada akhirnya kita setuju juga, setuju tentang keputusan yang diambil, kita setuju. Seperti juga kalau pergi mahkamah bagi satu persetujuan, kita kena setuju, kita kena patuh pada mahkamah itu, ya. Jadi begitu juga dalam masyarakat banyak isu, tetapi satu, kita kena patuh kepada apa pemimpin kita, ya, pemimpin yang kita pilih. Kita pastikan sama ada kita ada apa-apa perbezaan, kita asingkan, tapi kita ikut apa yang dikatakan oleh ketua kita, pemimpin kita. Jadi sebelum saya datang sini, saya telah membaca bagut kita dan juga Al-Quran. Hari saya bacakan ayat-ayat dalam Al-Quran dan juga bagut kita dan juga from the Bible. I read every day. Dan saya nak kongsi ni lah dalam ni, dalam 7 ya ayat 1-3, those who do wrong but repeat thereafter believe the Lord is true, forgiving, most merciful. Apa yang dikatakan is, whatever mistake we make, whether you're Islam, whether you're Hindu, whether you're a Christian, but one thing, Almighty God, Almighty Allah will forgive you. That is written not only in the Quran, but it's also written in the Bhagavad Gita. Now I'll go back later. I'll come to the Bhagavad Gita. Now 170, surah
ayat Al-Araf juga. To those who hold by the book. Di sini maknanya sama ada Al-Quran ke ataupun your Bible or your Bhagavad Gita, by the book and establish regular prayers. Prayers is very important. All of us in Malaysia, we have our mosques, we have our Chinese temples, we have our Indian temples, we have our Gurdwara, and we do all prayers. And so far, there's no disturbance, no nuisances, no fightings, and we are together. Nobody has stopped us from going to the temple. Nobody has stopped us from going to the mosque. So this is what regular prayers, and what it says that when you do your regular prayers, never shall we suffer the reward of righteousness to perish. That means, apabila kita sembahyang, the righteousness will be always with you. And that is the unity. And that is the uniqueness of Malaysia. Why? Because all of us pray. Irrespective of religion, everybody goes to the temple, to the mosque, to the church to pray. Is it right, Thomas? We pray. And we respect. We respect. I have my neighbors are Muslim. They do prayers. And we respect them. And I have another Chinese neighbor. And they also do prayers. They do prayers outside. They put oranges. They put chopsticks. They burn over the night. And we have tolerance. That is what we call tolerance. That is what we call harmony. And it is written in the ayat. It is already there. We are reading it. But are we practicing it? That is the question now. So here, what we understand in Masyarakat Madani, that we have to practice what is written in the book, in the Holy Quran, in the Bible, or in the Bhagavad Gita, or in the Sikh scriptures. We have to follow. And when we follow that, that is where the will come. And again, if I go back to the Bhagavad Gita, in the Bhagavad Gita it says that in chapter 14, it says that very clearly, chapter 14, the three modes of material, the goodness, the passion, and ignorance. Now when you have this goodness, passion, and ignorance, it will destroy you. If your passion is for something wrongly passion, many, irrespective of religion, whether you're Islam, whether you're a Hindu, whether you're a Christianity, whether you're a Sikh, you follow, but passion should not come. Passion is greed. Passion is lust. And that will destroy that religion. That will destroy that people. That will destroy your race. And that is said clearly in chapter 14 in the Bhagavad Gita. You can refer. And people with ignorance. Ignorance maknanya orang tidak baca, tidak tahu. If you don't know who is Thomas, then you wouldn't know about his religion, about his race, about his culture. If you know him, then we know him. In Malaysia, we are taking the steps. Now, I really appreciate GDM, Gabungan Dakwah Malaysia, because they are visiting Sikh temples. They are visiting the church. They are visiting the Indian temples. So this is the part of the culture. This is what the book says. Whether it's Al-Quran, whether it's the Bhagavad Gita, whether it's a Bible, it all says that we have to respect each other. And that respect, when you give that respect, and that you live in harmony, you live in tolerance, and you live in unity. And that is what Malaysia, now we are independent for the last 66 years. Now let's look upon for the next 66 years that we have more independence, more unity, more tolerance, and more harmony. Thank you. Untuk membuat kesimpulan. Jadi mari kita hayati bersama sebuah sajak daripada karyawan terkenal Allahyarham Usman Awang, anak jiran Tionghoa.
So, mungkin saya belajar di sekolah dan mungkin kita jadi ingin baca kesimpulan. Terima kasih. Pagar, kilat matanya memandang Iskandar. Siapa lalu, siapa berkaca, melihat keduanya bergurau senda. Ia siapa saja di sini tanahnya dan ibunya bersemadi. Lihat caranya murni, berkelahi untuk nanti bermain kembali. Yang acuh tak punya gigi sebatang. Iskandar sekarang mereka menunggu ais krim lalu. Bumi tercinta resapkan wayumu, jantung mereka ialah langitmu, darah mereka adalah sungaimu, nafas mereka adalah udaramu. Saja ini kesimpulan dari kita kena hati. Bila kita lihat rangkap di mana Iskandar dan Acu berkelahi dan kemudian mereka bersama kembali. Itu adalah minda seorang kanak-kanak. Dia tidak ada dia tidak simpan dalam dirinya, tidak ada ego. Kita seperti yang kata tadi, kita mempunyai perbedaan. Ya, kita tak dapat nafikan kita ada perbezaan. Dan perbezaan ini kita dan seperti mereka berkelahi dan datang kembali. Dan satu lagi, ke baju ada kekurangan, dua ada kelemahan. Maksudnya tak ada gigi, so kelemahan kepada ais krim yang akan datang. Saya rasa itu tema untuk kemerdekaan. Penuhi harapan. Bila kita ada perpaduan, kita akan penuhi harapan bersama-sama. Thank you. Sebagai murung untuk penelitian. Kita itu saja yang sangat menarik. Ini harmoni untuk. Terima kasih banyak panelis yang saya muliakan dan yang saya hormati. Kita pun sudah sampai pada penghujung kita punya forum ini. Alhamdulillah kita akan beberapa objektif. Satu benda itu dibuat secara profesional, itu tercapai atau tidak. Objektif kita ialah memupuk toleransi perpaduan kaum di Pulau Pinang khususnya dan di Malaysia. Yes, kita telah bincang yang kita di tanah air kita, Pulau Pinang dijadikan sebagai model. Kita punya mantan YB kita pun ada di sini yang juga banyak telah ke arah program-program macam ni dan dia datang. Kalau saya lah, mungkin saya daripada apa sebagai moderator tadi tentang Ustaz Fazil dengan menyatakan tentang apa faham dan penjelasan diberikan sebentar tadi dan cabaran-cabaran yang ada sangat menarik itu dengan akhir dengan saja yang mana dia ada walaupun ada perbezaan kepelbagaian itu kita santuni dengan baik. Faham tak? Kita punya high objektif ialah kita nak hidup bersatu padu dan harmoni. Itu yang kita nak. Tu kita boleh cari makan, hidup dengan selesa, anak-anak kita belajar tinggi. Kerana macam dalam Quran kata Allah kata, kamu pergi travel, kamu tengoklah tempat-tempat lain. Macam mana apa yang telah berlaku tu. Kalau kita travel kan, kita tengok bila konflik etnik dan sebagainya, kita macam rasa tak nak hidup tu tak. Jadi ini adalah peluang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita ini. Jadi kita hargai betul-betul dan kita setiap orang kita yang penting pada kita semua adalah manusia.
We are human being. Kita semua ada feeling. Faham? Kita semua boleh marah, kita boleh seronok. So kita respect each other atas dasar kita adalah manusia. Dan malah hadis pun jelas kan, mereka yang berbuat baik kepada manusia, Allah berbuat baik kepada dia. Very simple. Mereka yang tak kasih manusia, dia Allah tak kasih dia. So ini adalah pendekatan-pendekatan yang mudah yang sudah ada dalam agama. Mudah-mudahan kita sedikit sumbangan ke arah setiap orang itu dengan start kita bersangkaan baik. Ya? Dalam Quran pun sebut kebanyakan sangkaan kamu adalah buruk. Faham tak? Jadi sangkaan baik dan buat berusaha ke arah itu. Dan akhir sekali saya ingin merakamkan jutaan terima kasih jazakumullah khair pertama kepada semua panel kita ini. Semoga mereka sihat sejahtera. Amat diperlukan. Dan yang kedua, kepada penyumbang-penyumbang pada hari ini penganjur bersama iaitu GDM sudah tentunya yang telah berusaha gigih sungguh-sungguh untuk buat program ini bukan sekarang. Sudah begitu lama jauh mereka punya pengorbanan ini. Dan juga urus zakat kita, Pulau Pinang, zakat Pulau Pinang yang telah terus menyumbang. Saya tengok dalam pelbagai aktiviti, zakat Pulau Pinang very aktif. Bagus ini. Duit digunakan untuk kebaikan benda-benda yang ada masalah besar ni. Sangat bagus itu. Dan ketinggalan, kita punya pengurusi Yadim pun ada di sini. Dan Yadim lah ni memang hyperaktif lah dalam hal-hal macam ni. Dan saya pun nampak dah banyak program kebelakangan Yadim. Dan memang ini adalah platform sangat harmoni. Di mana NGO-NGO yang telah melihat secara realistik, benda ini perlu ditangani secara baik, secara bersama dan memperakui realiti bahawa kita berbeza namun kita boleh bersatu. Sekian, terima kasih untuk semua yang hadir. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.